melaporkan kos perolehan. Itu yang kita concern tu dalam reporting kita tu. Dalam bila kami check kami punya template tu, essay tuan-tuan hantar tu, kita akan nampak ada obvious lah data tu. Jadi tuan-tuan masuk kod perolehan. Jadi dia bukan kod perolehan kan. Maksudnya data tu mohon terima tu kita buat dalam bab penerimaan daftar ni activity without kod perolehan. Activity tu activity tu bukan kod perolehan. Activity apa yang kita mohon kita terima melibatkan aktiviti bagi penerimaan daftaran. Tu kena faham kos perolehan, kos yang atas binaan tu kan, kos perolehan yang kita buat asal tu. Ni bukan. Ini kos aktiviti. Dalam kita concern bilangan aktiviti dan perbelanjaan aktiviti tersebut. Dalam reporting kita untuk semua bab sama je. Tapi bila berlakulah kos perolehan, bila tuan-tuan dalam bab ni dia buat tuan-tuan confuse tuan-tuan masuk kepulihan bukan senang je, maksudnya berlaku kekeliruan ke kan, maksudnya segi data maklumat tu tuan-tuan, apa yang saya cakap tu yang libatkan kos tu dalam yang kita tick ni, right ni, hijau ni kan, macam daftaran tadi, penerimaan aset, pantikan peda perundi, bina laporan, perusahaan hukum, walaupun benda tu ada aktiviti, tapi kalau cara tak melibatkan kos, kita masukkan jugalah list aktiviti dalam kita punya plan, tapi tak melibatkan kos, kita zero je kan. Benda tu, tapi ada berlaku bentuk as a record data maklumat berlaku pada tahun semasa. Aktiviti tersebut melibatkan duit atau tak duit, tapi kalau mohon peruntukan ni selalunya kita hantar something yang ada duit lah untuk kita mohon kan, aktiviti tersebut. Lepas tu kalau kita depend pada kita keadaan kan, tak melibatkan duit, dia zero lah Okay, next Okay, untuk penerimaan daftaran ni kita linkkan dengan JKPATA F6/6. Itu dia satu dalam template kita tu. Jadi bila tuan-tuan buat penerimaan daftaran bagi template 3B ni tadi, dia asalnya template 3B tu dia ada mohon terima je kan, rancang laksana mohon terima kan, tu tapi dalam dia merujuk pada JKPATA F6/6 ni. Dalam ni dia ada rancang laksana, dia ada melibatkan aktiviti, maksudnya laporan penerimaan aset. Jadi detail ni tuan-tuan kami bagi laporan dalam template tu as on. Di data ni, maklumat ni akan dibawa ke pata 3B. Dalam template tu dah ada dah. Jadi tuan-tuan isi je ikut. Kalau macam ni penerimaan aset kan, aktiviti penerimaan aset ni dia apa pun aktiviti-aktiviti yang terlibat pada tahun semasa, by sukuan tuan-tuan record je kan. By sukuan tu update lah, mungkin perbelanjaan bagi sukuan tersebut sekian-sekian, mohon terima pada tahun semasa katalah 1,000, sukuan tersebut telah dibuat dan dibayar pada sekian waktu. Lepas tu dia habis kan, maksudnya habis pada hujung tahun lah kan, kita punya monitoring kita kan. Tapi data maklumat ni 1 dengan 2 ni dia melibatkan rancang laksana persen perbelanjaan dalam pata F6/6 sama juga dalam template tadi 3B. Lepas tu kita ada mohon terima jumlah belanja. Kalau tuan-tuan buat yang laporan penerimaan aset ni kan, tuan-tuan isi untuk tahun semasa tu ikut plan, benda ni akan carry lah data maklumat ke 3B. Dia bukan autogenik, maksudnya kita ada link jugalah kalau tuan-tuan buat tu. Tapi kena masukkan data lah. Okay, next Okay, ni dalam F/6, ni contoh lah. Contoh. Tadi borang kosong je kan, penerangan borang. Dan ni, okay, kita akan pecahkan ke atas ni. Kalau tengok daftar, dia ada detail, tuan-tuan masuk ni tadi, tuan masuk ni. Kalau masuk daripada awal tadi, dekat di A, 3A tadi, 3B pun dia akan keluar. Lepas tu dekat sini pun dia auto keluar juga. Dia sama je. Cuma dia akan berbeza sini, tuan-tuan nak masuk kat DAK atau DPA. Kita ada dua lah. Borang peringkat premis ni. Ini borang peringkat premis dekat pata F6/6. Okey, dalam dia punya template ni, template laporan penerimaan aset ni, ni kita ada contoh lah. Jadi kita akan masuk dari segi penambahan satu blok. Dia aktiviti dia lah, dia penambahan, dia nama title masuk aktiviti tu, penambahan satu blok bangunan binaan. Maksudnya dia terima penambahan satu blok bangunan baharu, blok C, kos sini, tapi dia cakap kos penilaian panel penerimaan dan kos pelabelan. Ada kos pelabelan sekali.
kan. Maksudnya saiz capacity bagi ni lah, bagi aktiviti tersebut lah, bagi blok tersebut lah. Kuantiti satu, waktu kos ni baru ada kos perolehan kan. Dia buat penambahan dengan sekian kos perolehan 10 juta lah, kontrak lah kan. Jadi dia ada buatlah plan, rancang, betul dia laksana. Dari semua peruntukan dia luluskan. Dia tu aktiviti 100% sini. Kalau tuan-tuan isi satu sini kan, macam saya cakap tadi, aktiviti sini berlaku rancang lah. Dia 100% ni dia auto Kalau satu-satu dia formula satu lah. Dia ada kos ni. Dia ada mohon terima bajet dia. Lepas tu dia mohon terima, lepas tu dia ada belanja. Ikut dia punya ni lah. Ni sukuan ke apa-apa. Januari, September, sukuan ketiga. Mungkin sukuan keempat dia akan 100% lah. Dia akan bayar lagi balance lah. Sini 70% lah. Okey, dalam sini dia ada dua lagi kolom, CJ penerimaan aset, dokumen penerimaan aset. Dalam CJ penerimaan aset ni dia ada year. Year ada tick je sini. Tuan scroll down dia dekat, dia ada kotak kecil ni. Kotak kecil je sini. Kotak kecil tu, tu scroll down, dia ada tick lah. Kita akan tick sini. Kalau ingat semua tuan akan nampak lah. Lepas tu kita tarikh sijil diluluskan. Kita letak tarikh sijil diluluskan. Dasarkan kita bila dalam Tipata tu kita ada record kan, dia ada satu macam format lah. Sebagai kita punya guide untuk tuan-tuan isi ikut format tersebut dan di-endorse dan disahkan ikut tarikh tersebut lah. Lepas tu okey, bila dalam sijil penerimaan aset ni kita ada buat macam checklist lah. Checklist. Dokumen penerimaan aset ni lengkap atau tidak lengkap, tick je kan. Kalau lengkap, tick. Tidak lengkap pun, tuan kena make sure better kalau kita buat penerimaan lengkap lah kan. Jadi sebab benda ni aktiviti, tuan-tuan kena monitor by monitoring lah. Monitoring by sukuan dia peruntukan tahunan. Masa. Jadi kita nak buat plan. Okey, tahun depan next apa yang kita akan berlaku, ada penerimaan aset. Lepas tu adakah melibatkan aktiviti pendaftaran lagi, melibatkan kos juga kan. Macam ni okey, dia buat macam seolah berlaku aktiviti penerimaan lah, projek naik taraf dewas berguna kos pemerintahan dokumen saja kan. Tapi kos perolehan dia 1 juta kan. Jadi melibatkan kos. Lepas tu macam ni dia penerimaan 2 unit power dingin. Tak sana kan. Kos tapi zero je. Tapi kita nak benda tu as a record ada berlaku, walaupun dia kos tapi dalam detail ni dia ada menunjukkan berlaku sijil penerimaan aset, dokumen, benda tu as a record lah. Kita tick je untuk kita monitoring kan. Jadi kita akan total semua ni, dia akan bawa 3-3. Jadi berlaku aktiviti 3 penerimaan. Aktiviti tersebut ada tahun semasa, pada sukuan katalah sukuan ni sukuan ketiga kan. Dia akan bawa total ni ke kita punya kita muka depan tadi lah kan, template 3B tadi. Okay, next. Nanti 3B. Okay, kat ruang atas ni kan, ruang atas ni Ibu Pejabat Polis Daerah Kepulauan Johor. Okay, kategori penerimaan aset AB M, jenis M, milikkan lah. Kalau sewa lah kan. Kalau tumpang T lah kan, dia tulis milikkan M, sewa S, T tumpang lah Lepas tu bilangan S penerimaan aset ni satu lah. Ni borang peringkat premis Jadi satu lah sini kan. Jadi luas panjang lebar ni ni untuk bangunan luas lah 4,500 tadi kan. Total tadi kan. Total maklumat aset tadi, aktiviti sebut lah. Ni untuk IPD ni. IPD ni 4,500 square feet. Square, 4,500 square. Populasi dia 1250. Okey, rancang laksana tadi aktiviti tadi carry kan, F6+6 tadi untuk bab penerimaan dan pendaftaran lah kalau jika ada pendaftaran. Tapi untuk penerimaan aset berlaku tadi, rancang laksana, lepas tu automatik dia formula lah. Lepas tu perbelanjaan tadi, mohon terima, lepas tu berapa persen dia belanja. Lepas tu dia akan carry data tu ke total lah, total jumlah kan. Ini untuk premis. Sebab kita akan ambil yang green ni, yang kelabu ni akan forward data ke next. Kalau KJA nanti, kerja peringkat daerah, kerja peringkat negeri atau ibu pejabat ke kementerian. Yang concern yang kelabu bawah ni kan, green ni color, dia akan carry data. Yang atas ni daripada, yang atas ni yang putih ni kan, ibu pejabat polis daerah keluar ni,
dia untuk daripada detail maklumat transfer data daripada borang F636 tadi lah, ya, untuk bab penerimaan, bab penerimaan. Kalau S1 kita akan tekan pensel ni je, dia akan pergi balik tadi. Detail ikut lampiran. Yang untuk bab penerimaan tadi F636 lah. Atas ni pun dia ada menyatakan lah. Dia akan setiap bab ada. Kan? Kalau OPA F7/2. Kalau penilaian F8/5. Kalau pipun F9/2. Kalau perlupusan F10/5. Jadi benda ni tuan-tuan kalau S1 klik kat pensel ni dia akan pergi balik dari lampiran tersebut. Kan? Lepas tu kita adalah format template tu kan, dia akan merujuk kat bawah Excel. Bawah tu Excel tu bab tu kita tekan kat bawah tu je. Kan? Dia akan pergi balik kepada ni lah. Ni template 3B ni. Untuk yang premise ni, borang premise. Kita tak transfer data lagi. Bila transfer data baru kita bawa ke KJA. Okay, next Okay, ini contoh pengisian borang KJA. Maksudnya daripada borang premise tadi, tuan-tuan akan tengok. Ini bila pergi ke KJA, kita akan transfer, tapi kita kena copy macam Excel lah. Copy macam Excel. Okay, daripada peringkat yang sama, yang kelabu tadi kita transfer data to copy, kan? Letak kat sini lah, ikut DPA. Bagi ni katalah, ni KDN bawa Kementerian KDN Kementerian Dalam Negeri bagi ibu jabat polis lah, dekat Johor lah. Kan? Dia akan list lah. Maksudnya dekat premise tadi, okay, ni premise ibu jabat polis daerah Keluang. Jadi dekat bagi KDN bagi PDRM lah, Kementerian JSC, daerah Keluang. Ni daerah Keluang, Johor. Jadi tuan-tuan akan tengok ni daerah Keluang, untuk Keluang saja, daerah Keluang. Jadi tuan akan nampak ada lebih kurang 5 lah. Daerah Keluang ada 5. Premise DPA dia, ibu jabat polis, kan? Jabat polis daerah sendiri, ibu jabat IPD Keluang tu sendiri. Lepas tu dia ada balai ada 4 balai lah di bawah Keluang tu sendiri, kan? Dia ada berlaku lah. Maksudnya ada 4 ni tak berlaku. Tadi daripada data tadi kita nampak satu irah data pada sukan ketiga. Yang lain mungkin tak ada data, mungkin tak ada aktiviti pada sukan tersebut, ataupun ada berlaku tapi belum lagi, kan? Sukan 4 depend. Kita akan masuk data, tapi kita akan totalkan data maklumat tersebut kat sinilah kita akan nampak KJA, kan? Tapi nanti bagi dekat daerah Keluang. Belum bagi transfer data ke negeri lagi. Kita akan transfer data yang sama juga. Data ni nanti jumlah milikan ni kita akan transfer data masuk ke negeri pula yang kat bawah ni, total bawah ni nanti. Dia banyak peringkat level. Tuan-tuan kena buat satu step bila transfer data KJA tu. Bab manual, bab Excel format. Jadi tuan-tuan kena jaga data maklumat tersebut. Dengan tersilap kopi lah. Mungkin bab format Excel, takut salah kopi pun semua tu, kita kena double check balik lah. Okay, next. Okay, ni contoh lah. Ni contoh situasi tu penerimaan DAK, penerimaan secara hadiah. Sebab kita ada kategori penerimaan tadi kan. Ni okay, sebuah badan Makanu telah menyurahkan satu unit pengholding 5 horsepower baru pada ibu jabat polis daerah Alim. Okay, ni okay, maklumat premier, maklumat aktiviti penerimaan aset sebutlah. Plan penerimaan aset tidak disediakan. Tidak sediakan. Tak ada plan lah. Aktiviti penerimaan aset telah dilaksanakan pada 30 April. Aktiviti tersebut direkodkan 30 April tarikh penerimaan dia. Jadi lepas tu ada sijil penerimaan, ada status dokumen lengkap, tarikh laporan sehingga sukuan 3. Ni. Jadi apa ada kos tak melibatkan dari segi kita buat tick tadi, right tick hijau tadi kan, dalam slide sebelum ni, pemeriksaan physical asset ada kos tak? Ni tak ada. Cara in-house tak ada kos. Pelantikan panel penerimaan pun in-house tak ada kos. Pendaftaran label asset pun in-house tak ada kos. Menjalani laporan pemeriksaan dilaksanakan in-house pun tak ada kos. Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan dapat, maksudnya aktiviti ni berlaku tapi tak melibatkan kos, direkodkan lah. Sebab dia melibatkan ada sijil penerimaan status, kita nak benda tu, ada tak? Aktiviti tersebut berlaku tak? Dari segi lengkap, tarikh laporan, sijil penerimaan, tarikh penerimaan. Okay, kita concern tu lah. Okay, next. Okay, dan ni macam mana kita nak masukkan data maklumat daripada yang tadi semua kena buat balik. Pindah aset ke DPL lain, kena buat penerimaan balik ke atau sekadar. Dia depend tuan, kalau secara maksudnya
Sebab kita tengok DPA tu nak pindah pada siapa. Kalau kepada pihak lain, memang tuan-tuan kena buat orang tu kena buat officially dia akan, tapi saya data maklumat tu tak berubah. Owner je berubah, kan? Tak, maaf kan. Soalan dari tadi tu dia macam kita daripada satu premis pindah ke premis yang lain lah, tapi dia bawah jabatan yang sama. Okey. Jabatan sama kena tengok coding, dia ada coding jabatan atau kementerian tu agensi. Kalau kementerian yang sama kan coding, dia kita kena fikir tipatan ni ada coding. Tu tuan-tuan kena fikir macam mana nak ubah tu coding. Itu kena layan pihak pendaftaran. Dia tak simply kita nak tukar-tukar sebab dia ada coding tu. Coding tu yang spesifik sikit, detail sikit. Kita kena fikir sama ada peringkat kementerian agensi tu, jabatan sama semua tu coding tu. Tu yang saya tak boleh nak cerita detail kat sini, kena merujuk pada kami punya section. Ketapan tu macam mana supaya benda tu nanti tuan-tuan okey, nak bagi tu data maklumat tu ke jabatan yang sama di bawah kan, kata ubah kan. Jadi kita nak macam mana kita nak coordinate balik lah data maklumat tuan-tuan kan, di bawah jabatan sama sebab benda tu coding, melibatkan coding. Jadi nanti kita akan bantulah kan jika berlaku benda tu lah. Okey, macam mana kita akan masukkan data tadi. Okey, next. Okey, yang ni pun sama. Okey, nah ni dia ada aktiviti pembinaan bangunan baru ibu boleh daerah, ibu dia polis. Okey, aktiviti dia, okey, macam saya cakap tadi ada maklumat kos tak, penerimaan aset, maklumat bajet ni pun diterima. Okey, next. Ini pun macam mana kita nak masukkan dalam kita punya template tadi lah, F6/6 tu. Okey, next. Dan tu dari kalau dari segi add-on lah. Dari segi add-on tuan-tuan boleh guna pakai tadi format data tu. Tuan-tuan boleh, kalau ada template tadi ada yang minta template kan, jadi dia boleh lah, boleh email template tu, tuan-tuan boleh guna pakai data maklumat tadi, cuba masukkan data maklumat. Kalau dari segi add-on kami ajarlah satu-satu, step by step, tuan-tuan boleh transfer data maklumat ikut yang kami punya latihan training add-on tadi. Kalau tuan-tuan nak masuk yang ikut actual punya tuan-tuan, boleh lagi tak masalah, lagi actual lah masuk kan. Okey, kita ada pukul 11, kita ada sejam lebih lagi lah sebelum pukul 1 kan. Ada, kalau tuan-tuan depend lah, kalau tuan-tuan nak rehat dalam 12.30, saya cuba nak habiskan sebab ni ada lagi 4 bab kan. Okey, kita pergi pada 3B, operasi dan penjagaan aset. Okay, next. Okey, dalam operasi OPA ni dia besar dalam kita punya bab aset. Aset takleh ni macam di bangunan, kalau jalan-jalan lah OPA dia melibatkan banyak aktiviti lah, melibatkan plan. Tuan-tuan kena buat plan dia kan. Tu kalau ada buat plan lagi bagus lah kan. Jadi nampak OPA plan operasi penjagaan aset tu, jadi akan nampak seluruh aktiviti perbelanjaan apa semua. Sebab dia memang besar lah OPA dalam aset takleh kita, macam ni bangunan lah Jadi dalam OPA ni kita akan tengok dia ada skop operasi aset lah. Skop operasi aset ni kita kena tengok building maintenance kan. OPA ni kita ada pecah lah. A1 pengemasan housekeeping lah faham housekeeping ni, pengemasan ni istilah bahasa lah, housekeeping cleaning cleaning kan. Tu punya housekeeping lah Okey, A2 pengurusan kawalan keselamatan security lah Okey, lepas tu pengurusan kawalan makhluk perosak. Lepas tu pengurusan landscape, pengurusan utility. Nah ni yang standard, yang general sikit, administration, kadang administration buat ni kan. Itu depend, tapi tuan-tuan kena laporkan benda ni berdasarkan apa yang kita nak buat lah OPA kan. Lepas tu kita ada utility, bil elektrik, bil air, ekoko, dan ni yang 3B antara kita concern lah buat masa ni untuk kita rekodkan dulu kan. Ekoko ni chill water sekiranya adalah chill water, dia buat chili yang besar tu kat building, kat Putrajaya banyak pakai lah Jadi air dia ada special air lah, bukan air tu dia ada macam chemical dia lah untuk dibayar bil dia rekodkan, dia datang bil lah. Lepas tu asid pengurusan tenaga kalau ada, pengurusan sisa buangan, pengurusan parkir dan trafik, pengurusan ruang, lain-lain. Lepas tu ni kalau sewaan bulanan premis lah, kita ada tuan-tuan masuk satu row lah sewaan bulanan premis. Okey, untuk kita ada lagi 2 skop.
Ni skop operasi tadi. Lepas tu skop penyelenggaraan pembaikan PYB Dia ada dua PYB ni. Cara jangkaan, cara luar jangka. Cara jangkaan ni maksudnya kita tahu dah, kita dah predict lah. Cara luar jangka ni maksudnya kadang melibat emergency, maksudnya benda yang kita dia ada kata ehok ke kejemasan ke, tapi semua kan berdasarkan kitanya kalian lapor aduan. Kita bikin lapor aduan tu. Lapor aduan tuan-tuan buat semua tu, benda tu kadang cara jangkaan kita boleh record lah. Aduan banyak aduan, kita akan buat lah kan. Tapi itulah kita, bila kita nak buat plan tu, bila kita tengok dari segi pembaikan ni, kita dah boleh jangka dah. Okey, pembaikan ni dalam beberapa sekian-sekian pada tahun sebelum tu. Lalu kita akan carry benda yang sama lah pada tahun yang akan datang. Kata, kita tengok dari segi aduan tersebut, adakah benda ni kita repair, dia kena repair lagi, repair kena repair lagi. Tuan-tuan kena tengok tu dari segi bila kita buat kerja tu. Kadang pembaikan ni kecil atau besar kan. Kalau kecil tu kadang kita nak kena buat kita punya pembaikan tu dia kadang dia memang kita nak kata tombol pintu contohnya kita nak repair kan. Nanti dia boleh tahan berapa lama kita agak. Tapi kalau polis tu ataupun tu budak-budak memang keluar masuk pintu. Kalau kat rumah kita mungkin kita biasa buka pintu. Kalau dekat kolej memang pintu tu keluar masuk. Tu dari segi OPA ni, orang OPA ni kena tengok dari segi komponen pintu digunakan memang secara bilangan buka pintu tu secara kerap kali. Kan? Tu kita kena fikir pintu ni nak pakai tombol macam mana, kena repair, kena baikkan tu macam mana. Kan? Itu maksudnya tu besar bagi saya. Okey, macam lampu. Contohnya lampu kita nak repair. Kita berapa jam sehari kita duduk katakanlah dekat pejabat 6 jam kan. Kita memang sepanjang hari lah kita duduk 6 hari. Kalau kita keluar lain lah kan. Kalau kita buat kerja perusahaan pejabat macam satu ruang nanti ya perusahaan tenaga tu. Kalau ada melibatkan perusahaan tenaga in building tu dia ada spesifik lah row ni. Okey, row ni sekian-sekian, okey tak ada orang dia akan tutup. Dia buka. Ataupun waktu rehat lagi dia tutup. Tu segi perusahaan tenaga nanti kan. Macam lampu pun kita tengok lah dari segi ketahanan dia, berapa lama dia boleh tahan kan. Jadi itu yang maksudnya kalau sikit aduan kerap berlaku, mungkin something yang kita kena fikir kerap berlaku kebakaran, bukan maksudnya terbakar bak semua tu, mungkin ada wiring pun semua tu. Tu kita kena predict, kena buat checking pun semua tu. Kadang daripada aduan tu lah kerap kan lampu bak ni ataupun mudah terbakar, kena tengok daripada spesifik material tu bak tu lampu tu yang kita kena fikir. Dia idea lah kan. Dia idea tu bila OPA tu memang dia kena monitoring macam tu. Banyak kerja. Lepas tu dia kena fikirlah planning untuk kita budget kan. Kita masuk. Benda kita tak boleh simply tukar, tak simply buat. Nanti kita fikir dari segi ketahanan, segi kualiti kerja apa yang kita buat perbaikan lah kan. Jadi kita nampak macam benda tu macam mana segi kita buat kerja tu, dari segi material kita guna, lepas tu dari segi ketahanan tu kan. Benda tu memang kita kena buat something yang sebab dia menggunakan duit. Menggunakan kos kan. Kalau kita lepas tu melibatkan hire lagi. Kalau tak ada orang kita kena buat sendiri. Kalau tengah jabatan mesti dia ada orang dia. Macam saya cakap tadi, dulu politeknik saya memang saya ada ubah, kami beli material dia. Dia bawa objek kan, yang beli bahan material tu kita beli, kita buat sendiri kan. Kalau melibatkan yang besar kita akan hire lah kontraktor ke apa kan. Kita buat kontrak lah kan. Okey, lepas tu skop penjagaan PYC. Dan ni kalau PYC ni pencegahan selalunya kita akan buat berkala lah kan. Tapi dia akan pecah skop lah, civil dan struktur, mechanical, electrical, infrastruktur, teknologi, ICT kan, kemasan dan sebagainya lah. Sebab kita baca disiplin ni okey 6 bulan sekali kita kena. Lepas tu lift. Electrical apa? Sikit wiring dia kan. Kita kena double check kalau ada melibatkan peralatan electrical yang perlu. Dan tu OM tu penting. Speed drawing, OM nak buat apa ni, speed drawing. Kat mana kedudukan ruang mana kan. Bila kita buat coding, leveling tu, bila kita buat daftaran tu lagi kita akan nampak dia duduk kat ruang mana, komponen ni kan. Dekat kawasan mana, blok mana, tingkat mana. Tu yang kita spesifik tu. Bila buat pendaftaran tu kat level mana, tu dia ada coding tu, duduk kat blok mana, tingkat berapa, kat ruang mana komponen tu, sampai komponen tu. Jadi kita akan nampak detect lah. Tu kalau esok kalau ada sistem dia akan nampak, dia akan macam zoom in lah data tu. Tu yang kita malam menu ni kita data maklumat tu, benda tu kita boleh trace.
Okey ni dia record kat mana duk kan tu kita tak boleh seperti pindah barang apa semua peralatan. Benda tu record duduk kat situ ruang tersebut apa semua tu. Dan macam aset sama kan aset alih kan dia spesifik tu nak pindah pada owner, kita owner tu akan tanggungjawab lah kan. Dia ada coding number dia lah kan. Macam ni sama kat aset alih, dia lagi kita akan nampak data maklumat dia. Bila kita buat tu dia spesifik tu kan kita akan nampak detail tu. Okay, next. Okey, ni contoh bil elektrik lah. Bil elektrik air, bil elektrik nasional kita masukkan contoh ni pada nak kita record lah. Pada masa ni kita record bil elektrik air, elektrik, lepas tu pokok tadi lah. Okay, next. Ni contoh lah, contoh air kokol. Ni kat Putrajaya. Dia macam ni lah, contoh bil dia. Kan? Jadi kalau tuan-tuan yang tak kenal tak payah masuk. Kan? Kosong lah situ. Kan? Tak adalah air kokol. Sebab benda ni kita insert data aktiviti berdasarkan row by row. Okey, untuk dalam OPA ni, kita akan merujuk dia punya borang F7/2 lah. Ni OPA. Dalam tipata memang kita akan tujuk F7/2, tapi untuk pelaporan bagi OPA ni, kita untuk kolom 1, kolom 2 ni je. Dia merujukkan rancang laksana, persen, capaian, mohon terima, jumlah belanja dengan persen belanja. Yang seterusnya yang KPI bergerak ni, nak ikut tuan-tuan perempuan memang kena isi ni, tapi banyak lagi lah. Tapi untuk pelaporan pihak sekarang ni, pihak kami, pihak saya kan, kita minta ni je, rancang laksana, persen perancang persen capaian mohon terima juga belanja ni yang akan carry data maklumat ke kita punya borang patah 3B tadi daripada F7/2 ni. Kalau kita tekan pensel tadi, dia akan pergi kat sini lah detail ni. Jadi tuan-tuan kena listkan aktiviti OPA ikut rancang laksana lah. Lepas tu dengan dia punya budgeting mohon terima tadi lah peruntukan. Okay, next. Okay, dalam F7/2 ni, ni contoh diisi lah Kalau kita ada 3 operasi tadi, skop operasi aset ni kan. Macam ni, okay yang ada pun untuk yang row yang atas sekali pengurusan pengemasan housekeeping Okay. Jadi sini dia buat sikit title detail lah. Pengurusan pengemasan housekeeping dan membersih pejabat. Okay, tarikh mula. F7/2 ni, tapi dalam format asset add-on ni kita masukkan juga tarikh mula, tarikh siap, nilai kontrak, nombor kontrak. Lepas tu pihak yang berkaitan lah Lepas tu kontraktor yang terlibat. Dan ni yang kita nak, bila kita detailkan tu, ni yang nak masuk dalam button ni rancang laksana, mohon terima kan, jumlah belanja. Lepas tu ada pengurusan keselamatan security pun sama juga. Dia ada record di sekitar tarikh mula, tarikh siap, nilai kontrak Lepas tu pihak tunjukawab yang kontraktor lah supaya kita dapat tracking. Kerja ni dibuat oleh siapa, di bawah selian siapa kan, dengan nilai kontrak sebut lah. Tak ada tarikh dia, tarikh siap mula. Jadi at least kita tahulah kan. Lepas tu pengurusan kawalan makhluk perosak, dia control. Dan ni dia tulis sini 3 kali servis 2000 tahun. Maksudnya dia buat PYC lah, pencegahan. Okay, next Okay, nah ni contoh pengurusan landscape, kontrak pembersihan dan pengurusan landscape. Jadi nah ni dia ada kontrak dia lah kontrak dia, lepas tu nilai kontrak, lepas tu cas peruntungan, tu sisa buangan lah jika ada kan. Okay, nah ni kita ada bagi contoh pengurusan sisa buangan, waste disposal. Nah ni contohnya macam KKM lah, dia lain-lain sewaan ni kan, bos koperasi aset, lain-lain sewaan kan. Lepas tu ni ada bil elektrik, bil air kokol. Ni tak ada nilai kontrak lah, dia masuk bil je, tu record kan data maklumat bayaran dia lah, by sukuan tu kan. Okay, next. Okay, untuk ni kita bagi contoh pengisian lah maksudnya kita nak bawa data tersebut. Yang ni dia ada buat penyelambaikan bagi kerja BYB pembaikan tu BYB. Kerja-kerja menukar ganti pelindungan dan penangkap
kilat pencawanan peparitan, earthing lah, earthing. Building, earthing maksudnya tengah building tidak ada pakai earthing kan. Earthing ni maksudnya dari segi menangkap kilat tu, pencawang. Dia tarik mula tarik siap, lepas tu dia ada kontrak dia kan. Lepas tu berapa kos dia, ikut sukuan lah, ikut sukuan. Dia progress dia buat macam ni, dia ada siap lah total kontrak. Kata sukan dia buat sukan ke berapa, dia bayar 100% lah. Lepas tu menjaga membaikkan PIB secara dua jangka. Membaiki kebutuhan tempat di tandas lelaki di blok A. Ni dia baru bayar, katalah sukan kedua baru bayar 10,000, 5,000 daripada total 10,000. Dan baru 50%. Kita mengertilah ikut sukan tersebut lah. Satu lagi dia ada penyelenggaraan pencegahan mekanikal. Ni skop mekanikal, kerja-kerja menjaga hawa dingin untuk katalah nilai kontrak dia 12,000 kan, 12,000, lepas tu dia ada bayar 8,000, ada berapa persen belanja dia. Jadi kita akan total senarai aktiviti ni dibawa ke untuk premis tersebut premis bawa 3B, dibawa ke 3B premis. Dan ni dia ada daripada rekod tadi, keseluruhan tu yang saya bacakan tadi, yang tadi ada 12 maksudnya kita akan tengok dia punya carry data tadi 12 rancang, 12 laksana, 163,000 kos dia. Mohon terima 163,000, dia belanja 107,300. Next. Premis tersebut lah, template 3B. Kita tengok sini, untuk bab OPA Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang Johor bagi daerah Keluang untuk IPD dia, premis tersebut premis IPD Keluang dekat Keluang kan. Rancang laksana ada 12. Persen pencapaian dia automatik lah daripada pemula tu. Total mohon terima tadi 163, persen belanja 127,300, berapa persen belanja? Nanti kita akan pegang. Jadi dia akan carry ke kelabu ni. Dia punya KJA kalau ni daerah Keluang, dia akan nampak ke negeri lah. Negeri akan nampak dia ke transfer data. Next. Macam ni bila pergi ke ni daerah Keluang untuk negeri negeri akan nampak sini lah. Untuk OPA ada rancang laksana 12 rancang dulu. Persen mohon terima, persen belanja dia. Lepas tu dia yang lain aktiviti IPD pun semua tu yang lain bawah pondok polis yang lain dia macam tadilah bab tadi kan, kita akan nampak jugalah. Next. Ni contoh kalau S1 tuan-tuan boleh guna pakailah maklumat, cuba masukkan dalam template baca isi ikut macam tadilah ni maklumat agensi maklumat agensi, premis atau pegawai yang terlibat Ibu Pejabat Polis Kota Johor, Jabatan Polis Raja Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, Syarikat Sinar, Sdn Bhd merupakan kontraktor, kontrak meningkat mahu dingin ada sekian 2018 hingga 2003. Ni kos perolehan kontrak bagi 5 tahun Lepas tu mohon tahunan, ni mohon tahunan. Maksudnya kita kena pecah lah ikut 5 tahun tu kan. 5 tahun kita kena pecahkan. Pada tahun semasa dia terima 1,250,750 ringgit. Terima mohon tahunan tapi terima 1075. Jumlah bayaran semasa sehingga Mi maksudnya sukan kedua lah dia dah belanja dah kan. Yang ni seorang tuan boleh masuk lah data tersebut kalau ikut template tersebut. Next. Ni macam mana kita nak masukkan data ni kan, data dalam template ni. Nombor lampiran dia, lampiran F7/2 supaya nanti kita akan klik borang premis tadi muka depan 3B sebelum ke KJA lah. Next. Ni pun sama. Next. Ni pun sama template. Next. Kita pergi pada penilaian bab 3B, bab yang ketiga, penilaian aset next. Dalam penilaian aset ni bab masa ni laporan penilaian aset melaporkan aktiviti yang terlibat bagi aktiviti berkaitan penilaian aset dalam kaji tipata. Contoh aktiviti dan perbelanjaan sekiranya ada penilaian aset yang perlu dilaporkan dalam borang laporan penilaian aset iaitu KPT F8/5. Dalam penilaian aset ni
nilai aset ni dia proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif bagi menentukan tahap keadaan dan pretenssi aset. Tahap keadaan dan pretenssi aset. Dalam tipatan dia lah modul sebelum ni. Jadi bila laporan macam ni kita nak rekodkan nilai aset tersebut lah. Berdasarkan apa? Nilai aset tersebut direkodkan dalam pelaporan ni. Jadi kita kena tengok. Kita ada pecah sini ada 3 lah. Penilaian keadaan aset lah. Penilaian keadaan aset ni kita pecah pada BCA, FCA, laporan forensik lah. BCA ni dia Building Condition Assessment. Pemeriksaan dan penilaian keadaan bangunan sedia ada. Dia keperluan berkala setiap tahun. Patutnya lah. Patutnya. Berkala setiap tahun. Patutnya kena buat. Tapi kita buat masa ni concern lagi lah. Nak buat tu. Bring kat JK sendiri. Buat segi teamwork lah. Team nak buat tu. Jadi tuan-tuan nak buat permohonan apa semua lah. FCA ni. Lepas tu FCA, Facility Condition Assessment, pemeriksaan keadaan facility. Kan? Dalam penilaian ni dia ada team lah, TMSB lah. Kita panggil sini UPAM lah. Unit Perlindungan Pengurusan Aset Menyeluruh. Tim UPAM lah akan koordinat semua untuk buat penilaian ni lah. FCA perlu, bila perlu setiap tahun FCA ni. Lepas tu laporan forensik bila perlu. Sebab benda ni akan relate dengan tuan-tuan punya next bab tu people lah nanti. Bila buat penilaian ni dia akan relate dengan people nanti. Sebab dia F805 dia ada pengucuran. F805 dari patah. Tuan kena tengok dari segi apa condition. Tak keadaan dan praktik tersebut. F805 ni kita kena tengok borang. Penilaian praktik aset satu lagi. Ni penilaian keadaan aset. Ni penilaian praktik aset dia ada BPA. Building Performance Assessment. Pemeriksaan dan penilaian keadaan bangunan sedia ada. Okey, keperluan dia berkala setiap 3 tahun. 3 tahun. Ada masa lagi lah 3 tahun. Maksudnya dari segi sah report dia tu lah. POE, Post Occupancy Evaluation. Penilaian pasca menduduki setiap 5 tahun. Bila perlu 5 tahun. 5 tahun. Kalau tak ada siapa buat lagi boleh buat lah. Lepas tu boleh guna pakai sampai 5 tahun atau bila perlu lah. Okay, lain-lain maksudnya lain-lain penilaian berdasarkan garis panduan perkataan yang berkuat kuasa lah kan. Sebab dalam ni kita kena, dalam pelayan ni dia ada punca kuasa lah. Perintah Am Bak I Kuasa 27 1974 Bilik Mineral Malaysia MOF PB 1.3. Kalau permohonan nak belanja, nak belanja maksudnya skim memperuntukkan lah. Tuan-tuan kena tengok PB 1.3. Maksudnya dia ada nyatakan kena buat penilaian untuk tuan-tuan memperuntukkan nak tengok nilai keadaan aset tersebut. Lepas tu penilaian bilangan 3 2001 Tipata lah. Tipata tu sendirilah. Yang menerangkan kena buat penilaian aset untuk tuan-tuan buat the next lah. Maksudnya dalam F8/5 nanti ada pengucuran nanti. Untuk tuan-tuan tengok keadaan aset ataupun praktik aset tu macam mana. Okay, next lah. Okay, dalam penilaian aset ni contoh laporan dalam BPA ni dia muka depan report lah, muka depan report macam ni. Dia buat macam ranking bintang kan. Baik ada berapa bintang ni, 4 bintang. Ni contohnya MOF lah kan. MOF November 2001 dah buat dah kan. Okey, nah ni yang turunnya BCA. Ni contoh muka depan kan. Report lah kan. BCA. Okay, ni FCA, muka depan FCA lah Nah ni yang BCA ni dia laporan tak nak kena guna parlimen lama blok E. Dia pejabat. Ni dekat sini JK atas bukit ni. Yang siapa biasa dengan JK ada atas bukit ni. Dia ada report BCA. Lepas tu FCA, keadaan pemeriksaan keadaan fasiliti. Ni contoh report lah, permohonan penyediaan fasiliti. FCA bagi pelaksanaan fasiliti management and maintenance contract di Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara Terengganu. Bangunan Premier Wisma Premier Audit. Ni 2020. Yang buat contoh report lah. Okay, next. Okay, dalam bila nak masuk ke data pelaporan tu, kita akan merujuk, kita akan tekan pensel tadi lah kalau dalam template as on tu, F8/5 ni. Tapi F8/5 ni dia ada borang dia. Maksudnya dalam borang report baru masuk kat sini. Borang report 8/5 baru masuk kat sini. Detailkan kat sini. Benda tu
disyorkan macam mana. Baru kalau melibatkan penilaian aset yang macam saya cakap tadi, BPA, BCA, FCA dan lain-lain tu, kita akan record ada berlaku aktiviti kat sini lah. Jadi dalam pelaporan Patan 3B kita akan record sama juga. Kita ada rancang laksana, persen perancangan, mohon terima, jumlah belanja, persen belanjaan. Kita record, kita masuk transfer data ke 3B tadi. 3B. Dan ni contoh lah kat tepi ni, rancang laksana satu-satu, 100%, mohon terima. Okay, next. Okay, ni contoh template F805 bagi borang peringkat primer ya. Okay, peringkat primer, dia ada buat skop BCA, pemeriksaan dan penilaian keadaan bangunan sedia ada, building condition assessment. Ni IPD keluar, rancang laksana, mohon terima. Ni dia tak ada kos. 000. Kat sini dia ada kita akan nyatakan jenis penilaian BCA lah tu rating dia, tahap penilaian dia. Rating E sangat kritikal. Daripada sini. Tapi dalam report atau borang F805 tu sendiri pun dah menyatakan berdasarkan report yang tadi contoh report tu, berdasarkan contoh report tu, lepas tu yang endorse 885 ni PP pengawal. Jadi besarlah dia punya kuasa tu untuk meluluskan F805 untuk kita dan aset atau pretest kan. Satu lagi BPA, penilaian pretesti dan penerapan bangunan building performance asset. Ini buat BCA, buat contoh BCA, BPA, POA pun buat kan. Ada rekod semua. Tapi yang ni dia ada berlaku aktiviti, kita nak contoh data je. Okey, berlaku ada 3 aktiviti pada tahun semasa. Maksudnya kalau dia buat BCA dia buat dia valid lebih kurang 3 tahun kan. Jadi dia carry lah data maklumat tu pada tahun semasa je. Tahun depan dia tak ada lah data maklumat tu kan. Dia buat pada tahun semasa kan. Benda tu adalah rekod kan. Jadi pelayan tu pada tahun semasa dia buat kan. Kita rekodkan dia. Tapi dia tak melibatkan kos, zero lah. Tahun depan tu kalau tak buat tak ada lah kan. Sampai tahun ketiga buat, tahun keempat dia ada buat balik kan. Lima sama POE kata let's say 5 tahun dia buat kan. Okey, tahun pertama, sampai tahun kelima okey. Lepas tu tahun ke-6 dia buat balik. Jadi kita nak tengok dari segi rancang lah. Segi plan dia, yang plan tu kita buat tu tahulah. Buat okey, ikut sepatutnya BCA ni buat bila, BPA ni buat bila, POE buat bila. Kita nak tengok segi keperluan lah, segi keperluan. Okey, next. Okey, bila data tu, okey macam ni daerah keluar, IPD dia untuk premis IPD keluar, okey dia untuk milik aset ni dia bawa data. Rancang laksana 3-3. Mohon terima. Persen pencapaian kan 100% lah kan. Mohon terima. Tak ada kos 000. Zero lah kan. Lepas tu dia akan carry ke kelabu. Kelabu ni kita akan yang bawah ni, total bawah ni kita akan bawa ke KJA. KJA ke negeri lah kan. Bagi APD Johor lah kan. Maksudnya yang pegang data, keseluruhan data semua negeri lah kan. Bagi daerah-daerah. Okay, next. Okay, ni macam tadi lah kan. Bila penilaian aset ni, ni ada rancang laksana, okay 000. Okay, next. Ni contoh lah. Contoh data macam mana kita ambil data maklumat tersebut lah. Kita rekodkan ikut template lah kan. Ni semua kalau add-on kita akan bagi data macam ni lah. Tuan-tuan isi lah kan dalam template tu kan. Macam data masuk kita ajar. Lalu kita macam ni kita bagi kit latihan lah kan, semua bab. Jadi tuan-tuan akan masuk ikut kit latihan ni, mubak supaya kita nak praktik dulu. Tu kalau better kalau buat add-on tu, tuan-tuan akan tengoklah data maklumat tuan-tuan isi Excel tu kan. Tuan-tuan buat sini kat depan, akan nampak lah transfer data tu macam mana. Okay, next. Okay, dan ni dalam F895 lah. Penilaian macam tadi, ni borang kosong lah. Dan template kita minta tuan-tuan isi, macam mana nak tengok transfer data tersebut. Okay, next. Okay, kita pergi ada prepun lah, 11.30. Okay, take 5 lah. Take 5. Tu take 10 minit ke, kan? Kita rehat kejap sebelum kita pergi pada next
bab dalam 3B pun. Okey. Okey, masih